Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini saya cuma menggantikan Dr. Zahiruddin. Dia balik kampung nak raya. Jadi kita orang kat sini tak ada, kena ganti lah, tak ada pilihan. Surah yang diperuntukkan pada malam ini ialah surah Al-Falaq. InsyaAllah kita baca dulu. Semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas merupakan surah yang terakhir. Surah terakhir dia juga dinamakan surah Muawwizataini. Surah yang memohon pergantungan. Dua surah untuk memohon pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga setengah tafsir yang minoriti mengatakan dianya merupakan bukannya surah Al-Quran, dianya merupakan surah untuk memohon pertolongan saja. Walau bagaimanapun tidak disepakati oleh ahli-ahli tafsir yang lain. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, sebelum kita bincang satu surah Al-Falaq ini, dianya mempunyai perkataan yang rapat dengan surah yang bermula dengan kul. Ada 4 kul, ada 3 kul yang kita sering baca tadi, ada tambahan satu lagi kul ya ayyuhal kafirun. Ada 4 kul dalam Al-Quran. Jadi keempat-empat ini mempunyai perkaitan yang amat rapat. Jadi kita tak boleh baca secara bersendirian pasal dia hanya mempunyai perkaitan. Dia yang bermula dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lalu saya sentuhkan kenapa surah Qul ya itu diturunkan. Surah Qul ya ini ialah surah pemutusan. Surah pemutusan hubungan di antara masyarakat jahiliah dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pasal setelah orang masyarakat Arab jahiliah merasa risau kerana dari hari ke hari semakin ramai di kalangan orang Arab masuk Islam. Mereka ragu, mereka risau. Jadi mereka buat formula. Ada formula juga demo. Dia kata kita pergi jumpa dengan Muhammad. Dia kata kita cuba berkompromi. Tahun ni kita minta Muhammad itu ikut kita, mana masuk dalam Kaabah, menyeru Al-Lata Al-Uzza, dan tahun depan kita ikut Muhammad pula, kita solat sebagaimana dia amalkan. Toleransi dalam beragama. Maka atas dasar ini Allah turunkan surah ini untuk memutuskan perhubungan bab-bab yang berkaitan dengan ibadat ini. Kenapa? Kerana agama mereka, walaupun orang Arab jahiliah merasakan dia agama yang benar. Dia kata Muhammad yang salah. Dia yang betul-betul mengamalkan milah Ibrahim. Sebagaimana kita baca surah Al-Baqarah, mereka yang rasa dia betul milah Ibrahim, iaitu segala amalan dia, segala akidah dia adalah benar. Muhammad saja yang murtad keluar daripada agama tok nenek. Jadi kesamaran mereka ini kerana mereka salah faham. Mereka rasa mereka betul mengikut agama Nabi Allah Ibrahim. Rupa-rupanya dalam surah Al-Baqarah Allah turunkan jauh sama sekali kerana mereka telah melakukan dari segi kepercayaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari segi amalan, mereka beramal dengan amalan-amalan bid'ah. Jadi atas dua perkara tadi, rupa-rupanya agama mereka, amalan orang Arab jahiliah ni, yang mereka rasa mereka betul, rupa-rupanya agama tiruan. Jadi surah kuliah ini ialah untuk memutuskan hubungan di antara agama tiruan yang dibawa oleh Arab jahiliah dengan agama tulen yang dibawa oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putus hubungan. Jadi bila putus hubungan nak pergi ke mana? Bila putus hubungan, keluar surah yang baru, Qul huwallahu ahad. Maka Qul huwallahu ahad ialah satu surah yang agama tulen, nak lawan agama tiruan tadi. Jadi wahai orang Arab jahiliah, yang kamu sepatutnya mengamalkan, sepatutnya kamu berakidah ialah sebagaimana surah Qul huwallahu ahad. Ini agama tulen, yakni mengesahkan Allah dalam ibadat, mengesahkan Allah dalam minta bantuan dan pertolongan. Maka itu agama tulen. Jelas tak? Dua-dua surah ini dah diceritakan oleh ustaz yang terdahulu. Jadi bila untuk mengamalkan agama yang tulen, yakni sahabat umpama Qul huwallahu ahad, mana Allah esa, Allah untuk pergantungan, ada hajat masalah semua sekali tu, semua sekali ayat tersebut mengesahkan Allah. Jadi bila untuk mengesahkan Allah, ajaran agama yang tulen, pasti ada banyak musuh. Nabi kita ramai sangat musuh. Daripada orang Arab jahiliah, mereka halau Nabi berhijrah ke Madinah. Di Madinah ada orang Nasoronya, ada orang Yahudinya, ada juga orang munafiknya. Semua golongan ini berpakat, berkompromi untuk menjatuhkan Nabi kita. Berbagai-bagai perancangan mereka plan bagaimana untuk menghalang ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bentuk halangan mereka, berbagai-bagai strategi mereka lakukan. Dan di antara strategi yang keluar ayat ini ialah mereka sihir Nabi kita. Ini punca. Walaupun perancangan lain banyak, tapi mereka sihir disebabkan Nabi jatuh sakit yang kritikal, di mana Nabi rasa dia tak tahu apa yang dia cakap, Nabi rasa badan dia tak boleh bergerak, Nabi rasa dia macam diberkas, dan dia tahu kenapa sebegitu rupa penyakit dia. Maka ketika ini, maka Allah turunkan dua malaikat. Untuk apa? Untuk memberi pengajaran untuk umat dia. Kalau ada masalah penyakit, bacalah ini dua surah ini. Maka malaikat berturun ketika Nabi sedang tenat. Seorang duduk di kepala, satu di kaki. Dia bercakap sambil supaya Nabi faham apa yang dicakap. Bertanya yang di kepala, apa kena sahabat kita ini? Yang kaki jawab, dia telah disihir. Siapa yang menyihirnya? Orang Yahudi yang menyihirnya. Bagaimana dia sihir? Dia kata dia ambil rambut Nabi 11 helai, ikat, belit-belit disikat, letak satu perigi, ambil mayang kurma, tindih satu tu, ambil batu, tindih satu lagi. Mungkin ada kemungkinan Nabi minum air perigi tersebut, atau Nabi mandi air tersebut disebabkan Nabi terkena sihir. Nak ceritanya di sini, nak cerita di sininya, Nabi sebagai ketua tauhid pun kena sihir. Maka Allah nak ceritanya, wahai hamba, sehebat Nabi ahli tauhid pun, apa kiranya manusia yang lain tak boleh elak daripada terkena berbagai-bagai penyakit. Sihir hanya salah satu saja. Penyakit ada dua jenis. Satu penyakit yang dikatakan penyakit luaran, fizikal, dunia. Kena sihir, orang hina kita. Itu yang ceritakan oleh surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ialah untuk menghindari penyakit luaran, penyakit dunia. Penyakit daripada malam yang gelap, pencuri masuk, perompak masuk, sihir, hasad dengki. Bila orang hasad dengki, orang pergi buat berbagai-bagai penyakit. Semua penyakit luaran, penyakit angkara manusia itu sendiri. Dia nampak, dia boleh elak, nampak. Ini surah Al-Falaq. Dan surah An-Nas pula untuk menghindari penyakit apa? Penyakit akhirat.
Penyakit yang paling-paling penting lagi, iaitu penyakit bila kita terkena dengan penyakit dalaman ini, maka amat-amat kecundang kita. Kenapa? Kerana hati kita akan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tarikh kematian kita, kita akan dihumban ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Jadi surah An-Nas, cara perubatan dia kita akan belajar malam besok. Al-Falaq kita baru belajar malam ni. Bagaimana cara untuk mengelakkan kita daripada penyakit-penyakit dunia. Jadi bila kita baca ayat ni, dengar ayat ni, tak payah kita cari bomoh dah. Tak payah apa-apa, kita bergantung semata-mata ayat ni ya. Pasal apa? Kita betul-betul yakin hanya ayat ni saja boleh menghilangkan segala penyakit-penyakit kita daripada angkaran-angkaran kejahatan manusia yang kita nampak hari-hari. Itu pun. Tapi kita tak nak beramal dengan dia. Kita sanggup cari bomoh-bomoh lain untuk menggantikan ayat ni. Sedangkan dah ada dah. Dah penyakit teruk macam Nabi pun sembuh. Kenapa kita tak beramal dengan ayat yang semacam ini? Ayat semacam ini sepatutnya kita jaga diri kita. Selepas maghrib, baca 3 kali campur qul Allah. Baca 3 kali. Nak tidur, baca 3 kali. Hembuh tangan, sapu seluruh badan. Lepas subuh, baca lagi 3 kali. Cukup. Tapi kena betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bagaimana hebatnya surah Mutawizat ni. Surah pergantungan kepada pertolongan ini ya. Tengok dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul katakan a'udzu birabbil falaq. Aku bergantung kepada apa dia? Al-falaq. Maknanya Tuhan. Rabbi ni, bi dengan Rabbi ni penjaga. Tuhan penjaga, Tuhan pencipta. Maka aku katakan wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, aku berlindung kepada Rabbi, Tuhan yang menjaga ataupun Tuhan yang mencipta. Al-Falaq ini waktu pagi, ataupun kadang ditafsir sebagai pemecah daripada gelap kepada terang. Jadi ketika ini bergantung pada sifat Allah penjaga. Boleh? Mana kita betul-betul merayu, bergantung, tidak ada cara lain, hanya mu saja wahai Allah yang boleh menjaga diri aku daripada ini orang ajar ni. Daripada apa? Hanya satu nama Allah saja. Memadai perkara-perkara dunia ini, perkara-perkara yang timbul daripada kejahatan-kejahatan manusia, apa jenis manusia sekalipun, hanya memadai dengan kita bergantung pada satu sifat Allah saja. Begitu hebat Allah, iaitu Allah penjaga, Allah pencipta ni je. Bukan kalau An-Nas 3 sifat Allah, 3 sifat. Ini memadai dengan satu saja, iaitu Allah pencipta pagi ini, subuh ini. Daripada apa? Yang pertama, kejahatan yang pertama yang akan attack kita daripada manusia ialah min syarri ma khalaqa. Dari apa? Dari kejahatan. Min syarri, daripada kejahatan, ma khalaqa, daripada apa yang Allah ciptakan. Rupa-rupanya segala sesuatu di atas dunia ini semua Allah cipta. Nah, daripada berbagai-bagai ini, kursi, meja, binatang, itu makhluk-makhluk penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta dengan Allah, kita bergantung dengan Allah untuk apa? Wahai Allah, aku berlindung dengan kamu daripada kejahatan makhluk-makhluk penciptaan kamu. Kita kena hadir macam tu bila kita baca Al-Falaq setiap pagi ataupun setiap malam. Dah, kita betul-betul yakin hati kita terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betul-betul meletakkan pergantungan 100% hanya kepada dia daripada kejahatan-kejahatan makhluk. Apa dia? Kadang-kadang makhluk tu baik. Contoh kucing. Kita jalan nak keluar ni, terpijak ekor kucing. Kucing pusing kepala, gigit kita, berdarah kaki kita. Nampak tak? Itulah kejahatan daripada kucing tadi. Itu yang kita minta. Apa-apa kejahatan saja daripada apa-apa makhluk sekalipun, kita minta dengan Allah, selamat kita, jaga kita daripada kejahatan-kejahatan makhluk ciptaan Allah itu. Cukup. Apa nak risau lagi? Dah. Segala makhluk kita dah minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah yang kedua. Yang kedua, wa min syarri ghasikin waqab, dan dari kejahatan ghasikin idza waqab, dari malam apabila malam yang gelap. Kenapa Allah sebut malam? Sebut malam kerana sebelah malam ini orang buat jahat. Penjahat tak nampak. Pencuri pun dia mencuri malam. Pencuri siang pun ada perompak lah kan, penyamun.
Penyamun disuka malam pasal orang tak nampak dia. Dan orang yang buat jahat-jahat pun dia punya perancangan dia sebelah malam pasal orang tak nampak. Dia bersembunyi di sebalik pokok pisang ke, dia buat perancangan. Berbagai-bagai perancangan. Kenapa? Pasal orang tak nampak dia. Jadi, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung daripada supaya Allah yang cipta kejahatan tadi, yang cipta malam tadi, yang cipta orang-orang yang buat jahat tadi, supaya jaga kita di malam yang gelap. Betul kita ada dengan apa CBCC kan, yang tangkap gambar tu, dengan gate automatik, dengan ada guard lagi, kadang-kadang kita belah answer lagi. Itu asbab saja. Asbab. Pergantungan Allah kata sebelah malam mesti kamu kena bergantung dengan aku. Jangan kamu bergantung kepada asbab-asbab tadi. Asbab-asbab tadi hanya alat saja. Kamu kena betul-betul bergantung, menyerahkan diri kamu. Bila kamu tidur, kamu lalai. Bila kamu lalai, ketika itu orang jahat akan masuk attack kamu. Maka ketika itu, mintalah pertolongan aku. Aku akan jaga. Aku perintah malaikat, aku pergi jaga kamu. Tapi kita tak sampai ke tahap ni, nak yakin dengan perkara ini. Tak yakin. Kita tahu-tahu, tapi masih lagi tak nak ikut sebagai Nabi beramal dengan ayat ni, sahabat beramal dengan perkara ini, tapi kita buat indah tak indah saja. Tak yakin dengan kita baca wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita sanggup pergi cari bomoh, meletak pagar-pagar di tepi penjuru rumah lagi. Pergi penjuru A, baca ayat-ayat sekian-sekian. Apalagi berbagai-bagai mentera jampi. Pergi penjuru B, baca lagi. Tak yakin dengan Allah ajar Nabi, wahai Nabi, ajar kepada hamba-Mu, aku akan tolong, aku akan jaga. Tapi kita tak masuk. Perasaan bergantung pada Allah yang Esa tidak ada. Kita sambil bergantung pada ilah-ilah yang lain lagi, dari segi bomoh-bomoh ataupun apa-apa sajalah yang boleh menjaga rumah kita. Ilmu pendinding ke, ilmu penjaga ke, dua dah. Apa lagi kejahatan yang mungkin attack kita dalam kehidupan kita, dunia kita. Yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini daripada kejahatan-kejahatan an-naffatha, yakni orang yang meniup fil 'uqad, di atas simpul. Ini ahli sihir. Ahli sihir yang nak hantar santar dengan kita ke, dia nak hantar penyakit perbuatan orang ke, kebiasaannya sebelah malam dia buat. Sebelah malam dia tiup di apa-apa bahan sekalipun. Jangan sekali kita belajar ilmu tiup batu. Ada orang buat macam tu. Dia tengok batu tengah panas, baca ayat Quran, tiup. Dia nak kenakan orang tu. Ayat Quran bertukar daripada petunjuk, daripada ubat kepada sihir. Pasal apa? Pasal dia nak gunakan ayat Quran sebagai kejahatan. Dia tiupkan batu tadi. Tak boleh. Tak. Jadi kita kena pegang betul tu. Jadi apa takut lagi orang nak santar? Pasal apa? Kita dah minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuan segala santar, tuan segala syaitan, tuan segala-galanya. Kenapa kita tak minta bergantung dengan dia? Kenapa masih tak yakin lagi? Cuma kita kadang-kadang kita tak sabar. Ini masalah. Kita tak cukup kesabaran kita. Berapa dah? Yang ketiga dah tu. Yang keempat, pergantungan yang keempat ialah wa min syarri hasidin iza hasad, iaitu dan daripada kejahatan apa dia? Hasidin, orang-orang yang dengki. Iza hasad, bila dia mendengki. Ini ramai ni. Kenapa orang mendengki dengan kita? Orang mendengki dengan kita kerana kita lebih daripada dia. Tak ada orang dengki dengan orang yang susah daripada dia. Dah. Buat apa nak mendengki dengan orang yang susah? Tak, mesti orang dengki kerana orang yang ada kelebihan daripada dia, daripada apa-apa aspek saja. Mungkin dari segi ilmu, mungkin dari segi rupa paras, mungkin dari segi kekayaan, mungkin dari segi populariti, apa-apa saja. Tak, dengki tidak ada pada orang yang lebih rendah pada dia. Dengki ialah orang akan terasa pasal orang itu lebih hebat daripada dia. Jadi sepatutnya kita yang kecil hatilah. Dia dengki pasal aku hebat daripada dia. Patut dengki, selesai masalah. Dan kita tak boleh nak halang orang dengki dengan kita. Pasal itu lahir daripada perasaan dia, hati dia, jiwa dia yang busuk. Sebab tu dia mendengki dengan orang lain. Jadi bila dia mendengki dengan orang lain, kita tak boleh elak dia. Dan kita cuma bergantung dengan Allah. Bukan dengki itu. Dengki itu dia merosakkan diri dia sendiri. Orang ada perasaan dengki dengan kelebihan orang lain, sama ada orang lebih segala-galanya, rupa-rupanya, itu akan memakan diri dia sendiri. Habis, pahala-pahala dia habis semua.
Bahaya dengki kena buang. Sifat dengki ni kita guna alamat ayat-ayat tazkiyah. Bila kita baca Al-Quran dengan bersyukur, dengan berzikir, dengan berbagai 5 kaedah tazkiyah yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah tersebut. Dengki tiada masalah. Yang menjadi isu kita minta dengan Allah, apa dia? Apa tu? Melindungi daripada kejahatan hasil daripada, bila dia dengki, dia buat sesuatu. Di bawah kereta laju-laju, tengok kita berjalan-jalan, dia langgar kita. Tu. Bila dia dengki, dia buat suatu perancangan untuk mengenakan kita. Dia pergi jumpa umum, santai sikit bos. Aku tengok lain macam dia kaya dia ni. Jadi hasadan ini ialah bila dengki tadi dia dibuahkan kepada apa-apa tindakan yang dibuat untuk menjatuhkan orang yang dia dengki tadi. Komplit. 4 pergantungan dah, daripada kejahatan-kejahatan, daripada sebelah malam orang buat sebelah malam, daripada orang buat sihir, orang buat perkara-perkara di luar kejahatan, dan yang ketiga daripada kejahatan yang timbul daripada dengki, daripada hasil dengki dia. Maka kehidupan dunia ini cukup dah. Itu je yang ada kejahatan yang orang mampu buat kita. Pasal Allah dah buat dah. Setiap 4 angle, kiri, belakang, depan, kanan, semua dirangkumi oleh 4 pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cuma kita saja tidak mengambil, tak yakin dengan dia. Tak berapa. Kenapa tak yakin? Yang pertama tak ikhlas. Yang kedua tidak faham apa yang kita baca. Yang ketiga kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut yakin, mulut beriman, aku beriman dah. Tapi jauh sangat lagi. Pasal apa? Pasal hubungan kita dengan Allah amat jauh. Amat jauh. Jadi berhubung dengan manusia, berhubung dengan kejahatan dunia, Allah kata enteng, mudah sangat. Pasal apa? Memadai hanya satu nama aku saja hamba aku bergantung, iaitu aku Maha Pencipta saja. Tapi dengan manusia tau. Tapi dengan An-Nas, insya-Allah banyak nama. Pasal Allah lebih takut kita tergoda dengan makhluk, dengan jin syaitan ini. Jadi malam besok insya-Allah kita baca surah perlindungan yang kedua, iaitu surah An-Nas, iaitu melindungi kita daripada syaitan-syaitan yang sering duduk membisikkan dalam hati kita ini. Manusia settle lah. Jadi mulai malam ini kena beramal dengan ayat ni. Nak tidur lepas maghrib baca 3 kul. Kul huwallah, Al-Falaq dan An-Nas. Lepas maghrib nak tidur baca tiup di tangan, lumur seluruh badan. InsyaAllah tak ada penyakit yang akan datang atas kita. Lepas subuh pagi baca sekali lagi 3. Solat subuh berjumaah sebelum subuh, sunat subuh lah. Solat bukan sebelum Jumaat lah. Kalau sunat sebelum subuh. Kenapa sunat baca surah apa dia? Kuliah dengan Qul Huwallah. Kenapa? Kita tolak kejahatan, terima kebaikan. Itu sunnah. Batu kenapa tak panjangkan surah subuh baca ayat panjang berbeza dengan ayat lain? Kerana Allah nak tanam kita membatalkan perhubungan dengan agama yang tak tulen, agama syirik. Kita nak baca Qul Huwallah untuk agama yang tulen. Itu dia punya di antara hikmah dia. Jadi kena beramal dengan 4 perkara. 3 tadi dan 1 lagi untuk baca solat sunat subuh. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Qul Huwallah. Pasal apa? Dalam satu hadis Aisyah kata dia tak terasa Nabi solat sunat subuh laju sangat. Pasal apa? Tak payah panjang-panjang solat subuh, sunnah dipercepatkan, laju dia baca pendek. Bukan tu, itu dia. Jangan baca subuh panjang kita baca, tak boleh. Dia sunat baca hanya sekadar kuliah dengan Qul Huwallah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.